Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani. Kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur pasca PAU 2020. Perkara yang sudah ditetapkan oleh UMNO jelas bahawa mereka tidak akan terus bersama dengan bersatu untuk Pelan Raya Umum ke-15 dan juga mereka ingin bergerak solo dalam bertanding untuk Pelan Raya Umum ke-15. Itu dititipkan dalam ucapan penggulungan Presiden dan juga Timbalan Presiden. Dan bagaimana situasi masa depan muafakat nasional juga diangkat walaupun tidak dinoktahkan dalam ucapan penggulungan Presiden dan Timbalan Presiden, tetapi boleh diangkat ataupun diibaratkan bahawa UMNO memberi isyarat kepada PAS supaya membuat ketetapan adakah mereka memilih terus bersama dalam muafakat nasional yang mereka sudah gerakkan sejak 2 tahun lalu ataupun PAS ingin terus selesa dengan Perikatan Nasional. Sebahagiannya adalah didokongi oleh PAS secara rasminya. Jadi untuk bercerita tentang itu, saya bersama Dato' Razali Ibrahim. Lama juga tak bersama dengan beliau. Alhamdulillah sudi bersama kami di World Trade Center pada malam ini. Dato' Razali, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Wajah mungkin dah berbuah sedikit dan sebagainya. Tetapi saya rasa aspirasi Dato' dalam politik, dalam UMNO masih tegar, masih segar, masih subur. Mungkin sebagai permulaan, adakah Datuk melihat PAU 2020 dengan menyatakan 3 perkara utama yang saya nyatakan awal tadi, adakah itu sebenarnya yang dimahukan oleh akar umbi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astro, terima kasih Nazri kerana beri peluang. Saya memang jarang ke udara atau keluar di mana-mana sebab pada saya dalam tempoh selepas pilihan raya, kita ada banyak kerja dan sudah tentu benda yang berlaku tu kadang-kadang kita banyak cakap ni banyak salah. Tapi saya masih dalam majlis tertinggi berbincang dan Perhimpunan Agung yang terbaru ini pada saya sangat mustahak. Pertama, kelewatan, patut tahun lepas, kelewatannya itu dinanti. Keduanya, kita ada satu lagi perkara besar iaitu menyelesaikan Perhimpunan Agung 2021. Tak ramai orang cakap, yang sepatutnya ada pemilihan kepada jawatan-jawatan dalam parti daripada cawangan, bahagian sehinggalah ke majlis tertinggi. Yang ini perlu saya sebut kerana apapun keputusan yang baru kita buat, perkara ini jangan kita lupakan dan perlu UMNO, Urustia, Pentadbiran menjalankan Perhimpunan Agung tahun ini. Itu yang pertama. Kedua, bila ada tahun pemilihan tahun depan, tahun ini merupakan yang paling mustahak untuk menentukan jika Parlimen dibubarkan. Inilah pasukan yang akan berhadapan dengan pilihan raya. Maka keputusan kena buat. Sebelum Perhimpunan Agung, ramai orang cakap ini adalah keputusan pihak tertentu. Sudah tentu ada banyak kumpulan, kumpulan berhaluan kiri, berhaluan kanan, yang di tengah-tengah. Kita pun tak tahu siapa punya keputusan. Tuduhan, ini semua mengecewakanlah pada saya kerana tuduhan itu berlaku sesama sendiri. Orang luar melihat sahaja. Dia pun kadang-kadang tokok tambah juga sikit. Tetapi Perhimpunan Agung telah muktamadkan. Inilah sebenarnya yang berlaku. Tidak ada orang boleh nafikan jika ada jurucakap itu disorak sebagai tanda setuju ataupun ada jurucakap itu disorak kerana menolak apa yang cuba disampaikan. Dan tak ada orang boleh kata ini agenda Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Majlis Tertinggi atau orang-orang tertentu. Kerana saya rasa semua boleh nampak apa yang berlaku. Jadi itu mustahak kepada saya untuk saya pegang sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh satu badan yang memang disebut dalam perlembagaan UMNO. Tempat paling tinggi untuk buat keputusan. Okey, apa keputusan yang dia buat? Pertama, yang orang bahaskan secara besar dan orang nak tahu macam mana kita nak kendalikan, sudah tentu kerjasama dengan PPBM. Kedua, bagaimana peranan UMNO Barisan Nasional dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi dalam itu ada dua benda lagi sebenarnya. Usul yang diterima ada dua perkara yang saya nak sebut juga di sini. Iaitu pertama, pilihan raya perlu diadakan bagi menyelesaikan beberapa masalah, terutama soal ekonomi kita yang mungkin tidak berapa baik. Tiap-tiap hari kita dengar orang hilang pekerjaan, pelaburan yang mula berhijrah ke negara-negara tetangga. Yang pada saya, jalan keluarnya antara yang disebut oleh mungkin Datuk Jo, wakil wilayah, tamatkan darurat. You don't scare people away. Itu pun ada dibahaskan tapi tak menjadi tajuk besar.
Tapi sudah tentu pilihan raya itu salah satu cara, tapi kenalah selesaikan masalah COVID, numbers must be reduced. Usaha vaccination rakyat mesti dijalankan dengan baik supaya bila pilihan raya berlaku, dia dapat menenangkan rakyat bahawa ianya perlu, dan ini yang mustahak, bila ada pilihan raya mesti beri jaminan kerajaan yang akan mentadbir nanti mesti boleh membawa kestabilan. Kalau buat pilihan raya masalah sama juga, tak guna. Maknanya ada tentang itu. Ketiga yang disebut UMNO akan guna Barisan Nasional. Ini pun tak disebut banyak. Maknanya dalam pilihan raya, bila pun diadakan, UMNO, Perhimpunan Agung UMNO sudah pun bersetuju kita akan pergi bawah nama Barisan Nasional. Jadi orang yang ada simpan lagi barang-barang Barisan Nasional boleh buat keluar lah. Itulah lambang yang akan digunakan. Saya tahu Perikatan Nasional akan guna lambang yang hampir sama dengan Barisan Nasional. Cuma PAS belum putus dia nak guna lambang PAS atau lambang Perikatan Nasional. Dia nak kerjasama dengan siapa, cerita lain. Tetapi dia nak guna lambang apa pun kita belum dengar secara hitam putihnya. Tapi UMNO, Barisan Nasional. Itu diputuskan dalam Perhimpunan Agung yang tidak menjadi tajuk yang besar. Dan akhir sekali kita masih lagi menerima piagam Muafakat Nasional. Jika masih boleh dijayakan, kita akan laksanakan setakat yang baik, kerana tidak bekerjasama dengan PBBM tidak bermakna kita tak boleh kerjasama dengan PAS. Jadi perkara ini juga perlu difikirkan selepas Perhimpunan Agung, selain perkara-perkara yang banyak mendapat liputan di peringkat media. Okey, berkaitan dengan perkara memutuskan perhubungan dengan Bersatu, ini satu perkara yang bukan baru, banyak kali diangkat dan disahkan oleh PAU 2020. Tetapi apa caranya untuk memastikan, kerana negara dalam keadaan darurat, rakyat melihat COVID masih lagi sebagai ancaman besar, tetapi kestabilan politik itu juga yang menjadi halangan banyak perkara, termasuk isu pelaburan, isu ekonomi, isu pengangguran dan sebagainya. Pada pandangan orang yang berpengalaman, Datuk Razali Ibrahim, bagaimana UMNO nak menumpa situasi ini? Ialah ada syarat sampai Ogos 2021 itu tamat. Kalau disambung ataupun tidak, UMNO akan membuat sesuatu ataupun tarik terus sokongan kepada Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Tetapi sebagai orang dalam Majlis Kerja Tertinggi, macam mana UMNO perlu bijak menangani isu ini? Okey. Dia yang pertama, sebelum berlaku isu yang ada depan mata kita ni, ada banyak benda lain berlaku. Tapi masalah kita lupa. Saya ambil paling mudah lah, secara ringkas boleh buat. Pilihan raya umum ke-14, BN kalah. PAS pun kalah sebab PAS bertanding sendiri. Selepas tu PH jadi kerajaan. Yang waktu itu PBBM ada dalam PH. Apa pun yang berlaku selepas itu, dengan beberapa siri pilihan raya, lahir Muafakat Nasional. Lepas lahir Muafakat Nasional, tiba-tiba kerajaan yang ada ni jatuh. Jatuh bukan sebab UMNO, bukan sebab PAS, bukan sebab BN. Dia jatuh atas semua orang tahu. Walaupun ada orang tuduh pintu belakang dan sebagainya, yang penting kerajaan tu jatuh lah. Bila kerajaan tu jatuh, sebenarnya Perikatan Nasional belum wujud. Waktu itu disebut dalam Perhimpunan Agung, UMNO nak bubar. Cuma ditakdirkan ketika itu ke bawah Duli Agung tidak memberi perkenan kerana COVID. Jadi dia kata rudinglah elok-elok. So maka waktu itu dipilih Tan Sri Muhyiddin. Maka wujud coalition baru. Tidak bernama. Coalition itu tidak bernama, atas titah tuanku kita pun pilih seorang. Waktu itu tidak pun ada terma mengatakan itulah yang akan menjadi gabungan waktu pilihan raya. Tetapi mungkin atas apa juga alasan, disebutlah ada yang kecewa, ada yang kata dianiaya, ada yang kata dihianati. Ini semua perkataan yang saya tak nak ambil pusing lah. Sebab pada saya itu bukan soalan besar. Dalam politik benda itu biasa. Kalau nak kata khianat, orang yang kita kerjasama sekarang, yang kita tengah cerita nak kerjasama ni pun khianat kita dulu. Dia timbulkan, UMNO akan bekerjasama dengan PKR, dengan DAP, walaupun telah dimuktamadkan dalam Perhimpunan Agung, tidak akan ada PKR, tidak akan ada DAP. Kenapa orang ni dikatakan jahat? Atau kita nak kawan dengan orang jahat, sedangkan yang kita kawan sekarang ni pun orang yang lawan kita. Itu pada saya. Jadi pada saya, tidak ada sebuah kerajaan ketika itu, tapi lahir satu coalition.
Tidak dipelihara coalition itu menimbulkan keresahan di kalangan akar umbi yang diterjemahkan waktu pimpinan agung. Ini bukan perasaan saya. Semua orang boleh nampak perasaan tu. Entah apa benda dia marah, tak penting. Yang penting dia marah, dia tak suka. Dia tak mahu. Dan benda itu kenapa didesak dalam keadaan kita mentadbir. Cuba waktu mentadbir itu jangan cerita sangat pasal perkara-perkara pilihan raya. Saya rasa UMNO tak buat keputusan. Tetapi bila dia tanya nak tak nak, selepas tu jadi pilihan raya di Sabah, akhirnya soalan mengenai UMNO nak bersama kita tidak? Akhirnya kita kena jawab. Apa jawapan dia? Itulah. Tidak. Cuba kalau dia tak tanya, mungkin tak timbul. Kita mungkin boleh terus berunding. Kita dengan PAS waktu Muafakat Nasional tidak pun bercerita tentang sebuah kerajaan. Kerana ketika itu dua-dua pembangkang. Jadi dia harmoni, rakyat pun gembira, sokongan nampak nyata. Tetapi apa yang berlaku ini pada saya salah pihak yang menekan untuk keputusan mesti dia buat sekarang. Dia tak ambil kira negeri yang ada tau. Perasaan negeri tak sama, keadaan di negeri tak sama. Kekuatan parti di negeri pun tak sama. Tambahan pula ada negeri BN, ada negeri PAS, ada negeri PH, PBM tak ada. Tapi suasana negeri kena ambil kira. Tak campur dengan Sarawak, JRS, JPS di Sarawak, JRS di Sabah. So benda ni tak ambil kira. Yang penting UMNO nak bersama tidak. Bila ditekan, maka UMNO buat keputusan. Bila UMNO dah buat keputusan, lepas tu kita marah. Saya rasa tak adil lah. Kita pun bukan orang yang ingin melihat penyatuan itu gagal. Tetapi bila ditekan sehingga sampai ke satu sudut, kita kena buat keputusan. Saya sangat gembira keputusan dah dicapai daripada kita mendakwa kita lebih hebat, kita lebih betul. Sekarang ni tak ada orang kata dia lebih hebat atau lebih betul. Perhimpunan Agung sudah menyatakan pendirian, itulah keputusannya. Datuk Razali, kalau itu keputusannya sudah jelas, tetapi sebagai parti dominan, UMNO dan BN membuat keputusan untuk bergerak solo menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kita tidak tahu mungkin tahun ini, tahun depan atau sebagainya. Tetapi untuk bergerak sebagai alternatif terbaik kepada rakyat, untuk ditawarkan kepada rakyat, UMNO dan BN perlu meletakkan siapakah calon Perdana Menteri. Tetapi ini juga didebatkan. Kalau yang ada sekarang pastinya Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO itulah mungkin Perdana Menteri, itulah timbalan Perdana Menteri. Pandangan Datuk Razali. Okey, lepas Perhimpunan Agung ini, saya sebut tadi akan ada satu lagi Perhimpunan Agung yang sepatutnya ada pemilihan. Ya. Jadi soal bila siapa Perdana Menteri pada saya tak timbul sekarang. Saya ada perasaan saya sendiri, saya pun ada pandangan saya sendiri. Tapi kenapa saya nak timbulkan sekarang? Kerana saya tak tahu bila pilihan raya. Kalau pilihan raya 2023, maka akan ada presiden baru. Presiden baru tak semestinya orang baru, mungkin orang yang sama. Mungkin ada orang yang baru. Cuma yang saya ingin sampaikan, kenapa saya nak kata sekarang perlu untuk namakan, walhal kita tak tahu pilihan raya bila. Jadi pada saya, bukan saya mengelak, mungkin simpan kenyataan saya ni. When the time comes, UMNO kena react to that question. Rakyat perlu mendapatkan maklumat apakah tawaran terbaik UMNO kalau melihat kedudukan parti UMNO dan juga pimpinan utama UMNO ini, dilihat ada isu yang membelenggu pimpinan utama. Adakah itu tidak memberikan satu tawaran yang terbaik berbanding apa yang kalau boleh selesaikan dahulu dan UMNO mendapat mungkin landslide kepada pilihan raya umum ke-15? Setuju. Kalau saya tukar atau saya sebut sekarang pilihan raya 2023, landslide itu saya tak dapat. Tapi kalau saya umumkan tu bila dah bubar, makna pasti dalam tempoh 2-3 bulan mesti ada pilihan raya, saya rasa saya dapat landslide yang disebut. Ya. Jadi maknanya gerakan menukar atau menamakan, mungkin orang semua nak dengar bahawa kita namakan satu orang. Okey? Tak mahu sangat Presiden UMNO ni. Tetapi tak ada jaminan yang pilihan raya akan berlaku segera. Maka landslide tak timbul waktu itu. Dalam tempoh setahun dua macam-macam boleh berubah. Nombor dua, akan ada pemilihan parti. Tapi pada saya ada nombor tiga. Katakan bukan dia, siapa kita nak namakan?
Kalau atas kertas kita sekarang timbalan presiden. Kalau timbalan presiden nak jadi Perdana Menteri tak boleh sebab tak ada pilihan raya. Dia senator, tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia bukan ahli parlimen. Kemudian bawah tu ada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Mahathir Khalid. Tetapi ada juga orang lain yang mungkin rakyat nak. Tetapi pada saya keperluan untuk menamakan itu bukan perkara mendesak lepas PAU, lepas perhimpunan ini. Kerana lepas perhimpunan ini, pertama sekali kita kena address isu Barisan Nasional. Parti yang nak ditawarkan untuk bertanding yang akan digunakan oleh UMNO ini masih belum diperhatikan. Kenapa? Yang kalah pilihan raya lepas Barisan Nasional. Saya tak cakap kalah teruk, saya kata hampir menang, dinafikan, kalah sikit je. Tetapi lepas pilihan raya, nama Barisan Nasional ini langsung tak dilihat. Yang timbul waktu itu Muafakat Nasional, hari ini Perikatan Nasional. Yang kalah dulu bukan Muafakat Nasional, bukan Perikatan Nasional. Yang kalah dulu Barisan Nasional. Kenapa Barisan Nasional itu ditinggalkan begitu rupa? Hari ini dah buat keputusan, Barisan Nasional akan digunakan sebagai satu coalition untuk berhadapan dengan pilihan raya. Tetapi kerja-kerja untuk mengukuhkan itu perlu dibuat. Kita kena pastikan MCA faham. Ya. Apa kita nak buat. Kita juga fahamkan MIC. Kerana keadaan dah tak sama. Dulu walaupun UMNO UMNO lebih dominan dalam komponen itu, hari ini the mutual respect dan gerak kerja. Kalau dalam UMNO pun nak muktamadkan keputusan ini punya susah, kita tidak boleh ambil ringan yang MCA, MIC faham begitu rupa saja. Maknanya kita selepas ini immediately kena perkasakan Barisan Nasional dan menjadikan line up yang akan berhadapan dengan pilihan raya itu bukan UMNO tetapi Barisan Nasionalnya. Apakah tawaran-tawaran? Bukan UMNO yang bagi, mesti daripada Barisan Nasional. Kedua, saya rasa kita kena mengintai. Ramai cakap Barisan Nasional je tak boleh buat kerajaan. Tak, Barisan Nasional sahaja tak boleh buat kerajaan sebab landscape ni saya setuju, tetapi kita kena mengintai rakan-rakan di GPS. Di Sarawak ni UMNO tak bertanding, MIC tak bertanding, MCA tak bertanding, kawan-kawan kita pun tak bertanding. Dia ada coalition baru di sana, tapi saya rasa dia lebih selesa dengan kita kalau kena cara. Sebab parti lain ada representation di sana yang akan lawan dalam pilihan raya kerajaan negeri Sarawak. Kita tak ada. Okey, soalan siapa ketua yang akan menjadi ketua dalam tu, kita akan bincang sekali dengan GRS. Di awal tak timbul dalam perhimpunan ni, which pada saya rugi. Kenapa tak dibincang dalam ni? Jumpa baliklah kawan-kawan kita di PBB, PBRS kat Sarawak ni ramai, kita jumpa dia. And kalau dah tak ada sangat, bagi dia je jadi Perdana Menteri pun boleh. Ini saya nak beritahu, bukan benda tu mustahil. Apa susah sangat? Kalau dah tak ada sangat orang, bagi je Sarawak jadi Perdana Menteri. Apa orang Sarawak tak boleh jadi Perdana Menteri? Pada saya, kerjasama itu nak menang. Dan Perdana Menteri itu mesti boleh diterima. Kita tak boleh pandang Sarawak sebagai second class. Dia orang dapat menjaga negara dia dengan baik. Kestabilan dengan cara, dengan kaedah. So katakan saya tawarkan di sini, kita bagi Sarawak. Sekurang-kurangnya Sarawak tak bertanding kat kursi-kursi Semenanjung, umpamanya. So you want a stable government, akan ada perkara-perkara yang akan kita ikhtiarkan selain daripada menawarkan a good new deal to the rakyat. Of course, the leadership adalah salah satu perkara yang kita kena fikir. So hari ini saya lontar je lah. Contoh, I think kita akan dapat sokongan juga kalau caranya kena. Bahawa Barisan Nasional plus GRS and the Prime Minister comes from GRS, umpamanya, GPS, Gabungan Parti Sarawak. Boleh. Tetapi, itu saya cakap lah kan. Tetapi masa dan timing itu kena ada sebab kita tak tahu pilihan rayanya bila. Darurat sampai Ogos. Saya tak nampak akan ada pilihan raya dalam tempoh tersebut. Mungkin Perhimpunan Agung, UMNO lagi satu jalan dulu. So waktu itu kita tengok pula lah, cerita Perhimpunan Agung sudah tidak lagi cerita pasal perkara yang kita bincang. Dia akan cerita pula siapakah calon-calon presiden pada ketika itu. Pilihan raya belum ada, UMNO terpaksa buat. Sebab apa? Tahun ini tahun pemilihan. Dato' Razali, apa formula lain yang boleh BN berikan kepada
parti-parti saya rasa terbuka nampaknya apa yang dikatakan Datuk Razali tadi untuk menarik satu konsensus nasional. Kalau dalam PAU 2020 UMNO dilihat tidak banyak membuat perubahan dari sudut sikap, iaitu pendirian UMNO must lead. UMNO parti dominan, UMNO mesti induk, tidak boleh dijadikan feeder ataupun jadi orang nombor 2 atau nombor 3. Adakah itu juga menjadi obstacle untuk UMNO tawarkan rundingan kepada GPS ataupun parti-parti dalam Pakatan Harapan dan sebagainya? Kerana UMNO masih dengan cara sebelum PRU ke-14. Adakah itu satu kekuatan ataupun sesuatu yang perlu juga UMNO lihat secara real politik sekarang? Saya tak rasa GPS ada perangai yang menyisihkan UMNO. Tindakan UMNO, ahli parlimen UMNO memilih Tan Sri Muhyiddin menunjukkan dia boleh bagi kat orang. Tak ada masalah. Menyokong orang lain jadi Perdana Menteri ini bukan satu benda yang mudah, betul. Tapi dah buat. Cumanya kenapa benda itu tak berkekalan? Kerana bila dipilih, mungkin kaedah pelaksanaan itu tidak menggembirakan atau memuaskan hati pihak-pihak tertentu. So kalau kita boleh pilih PBBM, kenapa tak boleh pilih Sarawak umpamanya? Tetapi benda tu jadi sangat besar dari segi perkataan dominan ini dalam Perhimpunan Agung. Kerana itulah ada orang beritahu tidak perlu ada Big Brother. Tetapi yang bercakap tu macam Big Brother. Kalau GPS buat benda yang sama, parti-parti daripada Sarawak buat benda yang sama, mungkin dia akan berulang. Tapi kalau saya sangat percaya dengan kepimpinan di Sarawak ni sebab kita lama dalam Barisan Nasional dan sehingga kita sama-sama jadi pembangkang walaupun dia waktu itu kerajaan di Sarawak. I think keselesaan dengan UMNO itu lebih ketara. UMNO tak berlawan dengan dia orang dekat Sarawak, maka takkan timbul siapa mahu melebihi antara satu sama lain. Jadi pada saya perkataan dominan itu khusus kepada apa yang berlaku sekarang. Tetapi UMNO pernah mengurangkan isu dominan waktu memilih Perdana Menteri pada Februari-Mac tahun lepas. Gerakkan hadapan, adakah UMNO juga selesa dalam situasi menuju pada 1 Ogos 2021 ini? Ada yang menyatakan, kenapa nak tunggu Ogos? Kenapa nak tunggu dibubarkan Parlimen? Kenapa Menteri Kabinet, pengarah JLC ataupun siapa yang dilantik oleh Perikatan Nasional ini UMNO perlu letak jawatan sekarang? Kerana itu akan memberi satu isyarat jelas kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia pertama pada saya lah hak untuk menubuhkan sebuah kerajaan ketika PH gagal ataupun Perdana Menteri ketika itu meletak jawatan terletak kepada ahli parlimen, bukan kepada Majlis Tertinggi UMNO ataupun ahli UMNO. Jadi to certain extent kita kena respect ahli parlimen yang buat keputusan ketika itu dan mereka kena konsisten. Iaitu mengekalkan kerajaan ini sehinggalah tempoh parti membuat keputusan. Dan parti tidak perlu tergesa-gesa kerana tak ada pilihan raya. Kita beritahu kita tak nak bersama dia waktu pilihan raya. Orang terus kaitkan dengan kursi. Contohlah, contoh orang kita kata tak nak bekerjasama dengan PBBM. Kita bukan tak nak kerjasama dengan gabungan PN. Kita dengan PBBM je. Kedua, bila kita kata tak nak kerjasama itu tak bermakna 3 penjuru. Kenapa mesti kita timbul nak runding kursi? Dia kata runding kursi-kursi ni sebenarnya sikit je masalah. Ya, fair enough. Cuma kita beritahu kita nak bertanding bawah BN. Itu saja. Kita boleh elak 3 penjuru kalau nak. Tetapi reaksi balas, bertandinglah semua kursi, kita pun akan bertanding semua. Itu macam tutup pintu rundingan. Kita tak cakap pasal rundingan, kita cuma cakap tak nak kerjasama dengan kau. Maknanya saya dengan kau tidak bertanding bawah satu coalition. Tetapi kalau kita bagi laluan, tempat kursi yang dia bertanding, itu macam bentuk kerjasama lah tu. Tetapi tidak bersama. Tetapi keputusan kita tu diterjemahkan cara pelbagai. Jadi pada saya satu-satulah. Lepas PAU ini, UMNO kena buat 2 benda yang paling penting. Perkukuhkan BN itu. Sebab itu keputusan kita akan guna. Kedua, masih ada lagi tak ruang menjayakan muafakat nasional ini. Bab soalan siapa Perdana Menteri, believe you me, akan sampai. But not now. Orang macam saya pun akan memberi reaksi balas. Cuma timing kena betul, perkara-perkara yang nak kita tangani itu kena betul. Dan sebenarnya nak beritahulah,
dalam tempoh sekarang ini pun sudah mula ada beberapa model. Ya. Model tentang bagaimana soal siapa calon Perdana Menteri daripada BN sudah dikeutarakan. Cuma Majlis Tertinggi belum sempat bincang, belum sempat tengok, tapi dah ada idea-idea ini. Menarik. Maksudnya Datuk Razali kena datang lagi untuk bersama saya, Nazrika, untuk menjelaskan siapakah calon Perdana Menteri yang akan ditunjukkan oleh Barisan Nasional. Itu saja agenda awani pada malam ini. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.